Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Sofia Farzana binti Razali bernombor metrik A177656. Uh, Pada kali ini saya akan membentangkan tajuk tesis saya iaitu yang bertajuk jenis-jenis mata wang kripto, dan penyelidik saya untuk tugasan tesis ialah Prof. Datuk Dr. Wan Kamal bin Mujani. Okey, pada kali ini saya akan membentangkan bahagian yang pertama, iaitu latar belakang kajian. Cryptocurrency mewakili aset digital yang tujuan utamanya adalah untuk menjadi medium pertukaran, dan semasa melakukan itu, ia menggunakan kriptografi supaya semua urus niaga terjamin. Semua yang baru muncul dikawal oleh sistemnya sendiri. Adalah mungkin untuk mengatakan bahawa mata wang kripto adalah subset mata wang digital. Mata wang kripto pertama yang pernah dibuat ialah Bitcoin, iaitu pada tahun 2009. Selepas itu, timbul pula banyak mata wang kripto lain di pasaran, tetapi ia dipanggil sebagai altcoin kerana ia mewakili gabungan alternatif Bitcoin. Sehingga tahun ini dan saat ini, terdapat banyak mata wang kripto lain muncul, tetapi kebanyakan saintis dan penyelidik berpendapat bahawa ia adalah serupa dengan Bitcoin dan bahawa ianya adalah subproduk Bitcoin. Pada bahagian ini, saya akan menjelaskan tentang 3 objektif kajian yang saya ketengahkan, iaitu yang pertama, pengkaji akan menjelaskan tentang sejarah mata wang kripto. Yang kedua, pengkaji akan mengkaji tentang jenis-jenis mata wang kripto. Dan yang terakhir, pengkaji akan menghuraikan kesan penggunaan mata wang kripto. Untuk metod kajian, pengkaji menggunakan metod kualitatif. Untuk kaedah yang pertama, pengkaji menggunakan metod pengumpulan data, iaitu secara menganalisis kandungan dan kajian secara persejarahan. Yang kedua, pengkaji menggunakan metod penganalisisan data dengan analisis kandungan. Pengkaji juga menggunakan pendekatan secara didaktif dengan menganalisis sumber-sumber dari bahan bertulis seperti tesis, ensiklopedia, artikel jurnal, buku, makalah dan kertas kerja yang berautoriti bagi melengkapkan kajian ini. Untuk dapatan kajian, pengkaji memperolehi 3 dapatan kajian, iaitu yang pertama, sejarah mata wang kripto, yang kedua, jenis-jenis mata wang kripto, dan yang terakhir, kesan penggunaan mata wang kripto. Okey, saya pergi kepada dapatan yang pertama, iaitu sejarah mata wang kripto. Okey, pada tahun 2009, dunia pertama kali diperkenalkan dengan mata wang kripto, iaitu Bitcoin. Walaupun Bitcoin dan mata wang kripto lain pada mulanya mengambil masa bertahun-tahun untuk menjadi dikenali, namun ia telah berkembang dengan pesat. Memandangkan Bitcoin terus berkembang bersama-sama mata wang kripto lain, kemungkinan ancaman dan risiko kepada penguatkuasaan undang-undang, sistem kewangan dan orang ramai secara amnya akan berkembang pesat serta memperolehi faedah-faedahnya. Terdapat banyak jenis mata wang yang boleh mengubah harta mata wang kripto ini. Harga sesebuah jenis mata wang kripto sentiasa berubah dengan cepat dan berterusan tanpa henti kerana sentiasa berlakunya sesuatu urusan pembelian dan penjualan dalam mata wang kripto ini. Pada masa ini, terlalu banyak jenis mata wang kripto yang terdapat di pasaran. Sesetengah pihak mencipta jenis mata wang kripto atas pelbagai sebab. Terdapat pelbagai potensi untuk pasaran menjadi terlalu tepu dengan mata wang kripto. Ia tidak boleh dipertikaikan bahawa perkara yang belum cukup kita ketahui tentang mata wang kripto, operasinya, kaedah mereka memperoleh nilai atau potensinya untuk didagangkan bagi menentukan titik tepu pasaran. Perkara yang tidak diketahui ini menimbulkan ancaman kepada ekonomi dari segi saiz dan kepada kestabilan global. Baiklah, saya pergi ke dapatan kajian yang kedua, iaitu jenis-jenis mata wang kripto. Banyak mata wang kripto yang berbeza telah dicipta sejak dari itu seperti Litecoin, Ethereum, Ripple dan lain-lain lagi. Majoriti ini diletakkan pada Coinbase yang bertindak sebagai pertukaran mata wang untuk mata wang kripto ini. Baru-baru ini terdapat beberapa yang disokong oleh bahan yang berbeza seperti emas, logam dan berharga lain,
minyak dan juga pisang. Walaupun mata wang kripto telah wujud selama beberapa dekad sekarang, banyak bidang media tidak terkini dan baru mendapat maklumat. Jumlah industri kripto hari ini adalah dalam ratusan bilion. Banyak negara maju telah menerima mata wang kripto, terutamanya Bitcoin, sebagai kaedah pembayaran yang sah. Tetapi, terdapat mereka yang mempunyai ekonomi lemah yang masih takut untuk menerima semua faedah yang ditawarkan oleh mata wang kripto ini. Beberapa negara juga cuba membangunkan dan membuat mata wang kripto mereka sendiri yang akan mereka gunakan. Baiklah, saya pilih dapatan kajian yang terakhir iaitu kesan penggunaan mata wang kripto. Ramai pelabur dan ahli ekonomi sangat skeptikal dengan pengetahuan tentang maklumat, latar belakang dan sejarah mata wang kripto. Selain daripada semua keraguan, terdapat banyak kelebihan yang perlu dipertimbangkan oleh mata wang kripto. Salah satunya daripada banyak kelebihan ialah privasi yang dibenarkan oleh mata wang kripto. Secara ringkasnya, terdapat kekurangan kuasa dan peraturan ke atas mata wang kripto. Kekurangan peraturan membolehkan pemilik keperluan tidak wajar mata wang kripto mewajarkan pembelian kepada pihak berkuasa yang mewujudkan kebebasan pembelian peribadi disebabkan tidak berpusat, tiada maklumat peribadi yang disampaikan dan desentralisasi membenarkan privasi dalam pembelian. Ini mungkin kelihatan seperti sesuatu yang hanya akan digunakan untuk aktiviti haram, tetapi terdapat banyak sebab sah lain untuk transaksi tersembunyi. Baiklah, saya pergi ke rumusan. Mata wang kripto mempunyai sejarahnya yang tersendiri dari segi penciptaan, perkembangan, cara, harga, keselamatan dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini sesuatu transaksi boleh dilakukan tanpa bersemuka, tetapi transaksi tersebut juga boleh dilakukan secara maya dengan mudah dan cepat. Terdapat banyak jenis mata wang kripto yang ada di pasaran sebagai pilihan seseorang untuk melabur. Setiap jenis mata wang kripto tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing mengikut keperluan seseorang sebagai panduan seseorang untuk pemilihan pelaburan. Perkara yang sangat penting apabila seseorang ingin membeli sesuatu jenis mata wang kripto ialah bilangan terakhir shilling yang akan menjadi edaran, nilai harga pasarnya, kestabilan dalam tempoh masa tertentu, keselamatan, bilangan pengguna dan pedagang yang berkata ya kepada mata wang kripto itu, sokongan awam dan juga peraturan undang-undang jika sesetengah negara menerimanya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.